Sehingga kita bercakap tanpa dalil, capal Nabi lebih mulia daripada ibu bapa kita. You dapat dari mana? Ustaz dapat dari mana? Contoh, keberkatan pada capal Nabi yang betul, okey. Tapi kita sebut melebih sangat. Capal Nabi lebih mulia dari ibu kita sendiri. Dia dapat dari kita angkat satu ungkapan yang merupakan perintah Allah terhadap Bani Israel. Tetapi dia punya perintah itu walaupun diturunkan, dihadapkan kepada ahli kitab, qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, tetapi iktibarnya sebenarnya umum, juga melibatkan kita. Sebab ada nas yang mengaitkan hal itu. Yang kita angkat ialah perintah Allah terhadap ahli kitab, iaitu la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Iaitu jangan kamu bertindak berlebih-lebihan. Jangan melampau dalam beragama. Jangan melampau dalam beragama. Yakni ketika beramal dengan agama yang Allah turunkan dengan perantaraan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, jangan la taghlu. La taghlu. La taghlu artinya jangan ghulu. Ghulu artinya melebih, melampau. Kata Imam An-Nawawi mentafsirkan ayat dan hadis-hadis umpamanya, maksudnya jangan terlampau teliti. Jangan terlampau menghalusi. Meneliti, menghalusi itu bagus, tapi jangan terlampau. Don't overdo it. Sehingga akhirnya jadi susah nak beramal dengan agama. Padahal agama tidak menyuruh kita meneliti, menghalusi seperti itu. Itu pertama. Dan yang kedua, jangan melampau dalam beragama, terutama ketika melaksanakan ibadah yang khusus. Contoh solat, berpuasa, zikir, baca Quran, itu ibadah yang khusus. Ada ibadah dalam Islam, ibadah yang umum. Kita makan, minum, itu ibadah. Kalau kita lakukan mengikut kehendak agama. Contoh, kita baca dengan bismillah dan sebagainya. Kita nak pilih yang sedap sikit, itu bab umum, silakan. Tapi pokoknya ialah cari yang halal, baca bismillah dan sebagainya. Tapi dia berbentuk makan minum, pakaian, berpakaian yang berbentuk umum. Dan silalah ikut apa-apa yang disebutkan oleh Quran dan Sunnah, walaupun ada peluang untuk kita mengambil kira kehendak diri kita. Tapi dalam ibadah khusus, dia tak seperti itu. Sebab itu ada hadis Nabi yang SAW, sabda Nabi yang sahih yang berbunyi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Bila kamu solat, solat macam mana yang aku solat. Jangan memandai-mandai. Jadi sekaligus bila ayat Quran ini mengatakan, "La taghlu fi dinikum," jangan melampau dalam hal beragama. Padahal ketika kita buat demi agama, nampaknya macam baik. Buat ini demi Allah, kerana Allah, untuk Islam, nampak macam baik. Tapi belum tentu dia baik. Bila kita buat kerana agama, nampak macam baik, belum tentu dia baik. Itu penting. Kita faham apa yang kita bicarakan minggu lepas. Sebab jika buat melampaui batas daripada kehendak dalil, dia sudah melampau. Jadi macam ahli kitab, macam Yahudi, macam Nasara, maka ditolak oleh agama. Dan salah satu perkara yang Islam peringatkan sangat-sangat terhadap umat dalam konteks jangan melampau, ialah jangan melakukan bid'ah. Jangan buat bid'ah. Dalam bab ibadah, jangan buat bid'ah. Sebab itu ketika kita melaksanakan ibadah yang khusus, kita kena bertindak berdasarkan dalil. Dan benar kadang-kala dalil yang sama, ulama berbeza pendapat. Ada yang menggunakan nas yang sama, tapi dia tafsir berbeza. Itu tidak mengapa. Itu bukan bid'ah. Itu perkara khilaf,
Macam kita bersolat, bagaimana meletak tangan, ada perbezaan pendapat. Solat subuh, ada yang kata kunut subuh itu sunat, ada yang kata tiada. Maka itu bukan bid'ah, itu perbezaan pendapat yang merujuk pada dalil yang sama-sama kuat. Itu tidak mengapa. Walaupun nampak perbezaan, itu bukan bid'ah. Jangan saling membid'ahkan dalam hal-hal seperti ini. Itu masih okey. Yang tak okey apa dia? Yang langsung tak ada nas dan langsung tidak ada isyarat daripada nas. Langsung tiada. Contoh, buat haji, bukan di Mekah, kita kias. Boleh buat haji di tempat kita masing-masing. Contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Buat haji di tempat kita masing-masing. Itu bid'ah. Itu menyesatkan. Itu sesat. Itu sesat. Begitulah seterusnya dalam hal-hal ibadah yang lain. Okey? Jadi, jangan melampau dalam bab agama. Dan lagi satu yang boleh menyebabkan kita melampau ialah sumbernya tak tahu dari mana. Lebih dahsyat, hadisnya palsu. Tapi kita angkat menjadi dalil. Padahal dia palsu. Padahal dia palsu. Macam sekarang isu capal Nabi. Isu capal Nabi. Capal tahu? Capal kasut. Tapi saya guna kalimat capal. Secara dasar apa-apa yang ada kaitan dengan Nabi SAW ada kelebihan keberkatannya. Seperti itu para sahabat simpan rambut. Seperti itu air liur Nabi ada keberkatannya. Alhamdulillah. Itu kita yakini sebab ada dalil. Apa-apa yang berkait dengan Nabi, tubuh Nabi, berkait dengan Nabi sendiri SAW ada keberkatannya. Tak ada masalah. Tetapi bila kita angkat secara melebih, itu yang timbul masalah. Melebih sangat. Melebih sangat. Sehingga kita bercakap tanpa dalil. Capal Nabi lebih mulia daripada ibu bapa kita. You dapat dari mana? Ustaz dapat dari mana? Contoh. Keberkatan pada capal Nabi yang betul, okey. Tapi kita sebut melebih sangat. Capal Nabi lebih mulia dari ibu kita sendiri. Ini dapat dari mana? Kenyataan seperti itu. Dapat dari mana? Bila ayat Quran sebut tentang apa yang kita kena jaga, yang pertama apa dia? La tusyriku bihi syai'a. Jangan syirik kepada Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapa kamu, buat baik. Nombor satu berkait dengan Allah. Jangan syirik. Lepas itu, kepentingan hubungan baik dengan mak bapa. Jangan derhaka mak bapa. Dengan mak bapa, buat ihsan. Jadi bila capal lebih penting dari mak bapa, ubat tu nampak kena ubah. Capal duduk nombor dua. Ikut Quran, Allah nombor satu, mak bapak kena jaga. Capal pula lebih penting. Jadi bila kita cakap tanpa dalil, dia mengelirukan. Dia mengelirukan. Oh, rupa-rupanya capal itu dikaitkan dengan Isra' dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, baginda jalan di atas ars dengan capal. Dan ada ustaz yang mengungkapkan sebuah hadis. Oh, sumbernya itu. Ada ustaz mengungkapkan sebuah hadis. Sebab sepanjang saya baca kitab Isra' dan Mi'raj, dan kita faham, puluhan sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan tentang Isra' dan Mi'raj. Bukan seorang dua sahabat. Puluhan sahabat menceritakan sedikit sebanyak tentang Isra' dan Mi'raj. Puluhan sahabat dan tidak ada satu pun riwayat yang menyentuh tentang capal. Tak ada satu pun riwayat menyentuh tentang capal. Tak ada siapa sahabat yang fokus tentang capal. Sepanjang saya duduk sendiri, itu yang saya temui. Tiba-tiba hari ini di Malaysia, capal. Yang sahabat fokus ialah tentang keyakinan, keimanan, berkaitan alam ghaib, petunjuk-petunjuk di perjalanan yang Allah perlihatkan kepada baginda, jangan makan riba dan sebagainya.
itu diangkat. Solat, itu diangkat. Kita di Malaysia sekarang angkat apa? Capal. Kok mana dia mai? Padahal Nabi SAW turun dari Isra' dan Mi'raj. Nabi tak angkat juga capal. Padahal capal ada. Sahabat-sahabat tak bicara tentang capal yang Isra' dan pergi Isra' dan Mi'raj. Tak bicara langsung. Tak sebut langsung. Nabi pakai ke, Nabi tak pakai ke, tak bicara langsung. Dalam riwayat. Tiba-tiba ada ustaz duk ceramah sekarang mengatakan ada hadis. Ketika baginda di atas ars nak buka capal. Maka Allah berfirman. Mengapa nak buka capal? Sebab Nabi Musa, kamu perintahkan dia buka kasut. Ada. Itu cerita betul. Buka kasutmu. Nak bertemu Allah dalam konteks tafsiran yang betul. Jadi, buka kasutmu. Maka di ars, baginda pun nak buka capal. Allah kata, jangan buka. Sebab ars rasa mulia dengan keberadaan kamu dengan capal. Disebut demikian. Itu hadis. Jadi ustaz pun ceramah. Sebab itu ada ustaz kata capal lebih mulia daripada mak bapak. Sebab ars pun rasa mulia dengan capal. Tak pernah saya dengar. Tapi akhirnya kita terus mengkaji. Sebab itu yang orang dengar, orang tanya. Rupanya hadis itu palsu. Ini yang melahirkan hulu ni, melampau. Hadis palsu tentang capal. Contoh ulama yang menentang keras tentang bab-bab yang macam ini. Ulama yang terkenal, Syekh. Ada yang memanggil beliau imam. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi dan beberapa ulama yang lain yang mengarang kitab khusus membicarakan tentang sesetengah penceramah sekarang banyak menceritakan tentang capal. Itu di era beliau sudah berlaku. Dan dia kata, dan mereka mengangkat hadis ini yang sebenarnya hadis ini palsu. Haram digunakan. Dan di Malaysia ada ustaz-ustaz sedang mengangkat hadis ini untuk melahirkan hukum begitu, hukum begini. Jika anak nak dilahirkan, susah nak lahirkan anak, manfaatkan keberkatan capal. Itu ceramah di Malaysia. Nampak? Kerana hadis palsu. Tapi bila saya baca tentang sahabat, saya rasa cantik Islam. Bayangkan seorang yang nak mencari Islam, dia baca bab capal, dia kata, what is this? Ni apa benda ni? Ramai anak muda sekarang dah tak berminat dengan agama. Dia kata, agama ni tak rasional lah, perbincangannya tak masuk ke hati. Tambah pula dengan bab capal pula. Ada pula bukan bincang bab capal Nabi yang betul-betul. Logo capal pula. Keberkatan bukan keberkatan capal. Logo jadi keberkatan pula. Nah, satu topi, 250. Contoh saja, contoh. Tak mesti betul. Contoh, bisnes. Saya rasa beginikah agama Islam? Tapi bila kita belajar dengan ilmu, saya suka contohnya cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengar cerita ni baik-baik. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang Hajarul Aswad. Kita pergi Mekah, kita kucup Hajarul Aswad. Okay? Kita kucup Hajarul Aswad. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari, disebutkan juga oleh Imam Muslim. Cerita yang saya ceritakan sekarang, saya ungkapkan dari riwayat Imam Muslim. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu an ketika tawaf, kemudian nak mengucup Hajarul Aswad. Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an berkata, kamu ni batu je. Padahal kita ni faham berdasarkan hadis sahih, Hajarul Aswad itu dia luar biasa. Dia batu dari syurga, batu dari jannah. Nak buat kajian, sila buat kajian. Tapi berdasarkan hadis yang ulama kata sahih, Hajarul Aswad itu, di Kaabah itu, dia batu jannah.
Asalnya putih, tapi sekarang jadi hitam. Asalnya putih. Sekian lama jadi hitam. Tapi asal usulnya Allah jadikan ketika pembinaan yang asal, Allah jadikan batu jannah itu berada dan dikaitkan dengan Kaabah. Artinya batu spesial tak? Tuan-tuan dan perempuan, batu jannah spesial lah. Sebab itu baginda alaihi salatu wassalam suruh kita kucup. Kucup sebab spesial. Spesial, kucup. Kalau tak dapat kucup sebab orang ramai, beri isyarat. Ada hadis, bagi isyarat dan kucup tangan kita. Baginda alaihi salatu wassalam pernah menyentuh dengan tongkat dan cium tongkat. Ada kelebihan terhadap Hajarul Aswad dengan dalil. Kita sebut tadi nak beramal dengan dalil. Ada dalil, silakan. Mesti ada kelebihan. Tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu an ketika mengucup Hajarul Aswad, Umar berkata, kamu hanya batu. Kamu hanya batu yang tidak mampu mendatangkan mudarat dan tidak mampu mendatangkan manfaat. Aku kucup kamu sebab aku melihat Nabi SAW mengucup kamu. Itu aja. Ya Allah, ini batu yang banyak kelebihan dari syurga. Begitu perkataan Umar. Maksudnya, walaupun batu ini hebat, tapi jangan melebih-lebih. Itu poin. Jangan melebih-lebih. Ikut sekadar apa Nabi buat. Jangan pergi reka cipta benda-benda tambahan dalam berkaitan batu ini. Walaupun betul dari syurga, tapi jangan melebih-lebih. Ikut sekadar apa Nabi buat. Sekarang bab capal kita sudah melebih-lebih. Tanpa dalil. Dan pula itu bukan tentang capal, tentang logo capal pun sudah melebih-lebih. Saya sebut semua ini dalam konteks apa yang kita bicarakan pada minggu lepas. La taghlu fi dinikum. Jangan melampau dalam bab agama kamu. Tapi jika ada dalil yang kuat, nas, silakan. Dan kita berikan contoh Umar Al-Khattab untuk menampakkan, ya, walaupun sesuatu itu ada kelebihan, walaupun contoh Hajarul Aswad ada kelebihan, dari syurga datang, tapi Umar tidak mau umat Islam berlebih-lebih dalam hal yang tiada dalil. Ini hanya batu. Walaupun dari syurga, kita kucup sebab Nabi kucup. Takkan itu, dia hanya batu. Saya rasa cantik agama ini. Dalam bab ibadah, jangan melebih-lebih. Mencontohi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita nak melebih di mana? Nak melebih pada benda yang Nabi suruh kita buat. Hadis tentang capal, Nabi suruh buat itu, Nabi suruh buat ini tentang capal, tiada. Maka kita nak ikut yang ada, bukan tiada. Hadis-hadis yang menyuruh kita buat. Contoh, jaga solat yang 5. Akhlak bagi mulia yang kita sebutkan tadi. Cari ilmu. Baca Quran. Istighfar banyak-banyak. Bertakwa kepada Allah. Begitulah seterusnya. Jadi saya angkat semula ayat yang kita bicarakan minggu lepas dalam konteks semasa. Jangan melampau dalam bab agama. Rujuk pada nas dan dalil. Jangan tafsir melebih-lebih daripada yang sepatutnya. Kita akan selamat. InsyaAllah. Okey?